Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar dua subtopik iaitu sumber sejarah dan penyelidikan dalam sejarah. Okey, jadi standard pembelajaran hari ini ialah membincangkan sumber sejarah dan yang kedua menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Okay, jadi objektif hari ini ialah murid-murid perlu mengenal pasti sumber sejarah. Yang kedua, membanding bezakan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Okey, sumber sejarah ada dua. Okey, yang pertama sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder. Okey, sumber primer ni sumber yang belum diolah ataupun diterbitkan. Okey, yang kedua dia bersifat asli. Dan yang ketiga, bahan ditafsir. Okey, maksud sumber primer ni, okey, dia benda asli yang kita jumpa. Contoh kita gali-gali tanah, lepas tu kita jumpa barang-barang lama. Okey, itu sumber asli. Okey, sebagai contoh, fosil, artifak, okey, bukan artifak. Okey, batu bersurat. Okey, keterangan lisan. Keterangan lisan tu daripada orang yang mengalami peristiwa tersebut. Okey. Okey, seterusnya sumber sekunder. Okey, sumber yang telah telah diolah dan diterbitkan. Okey, bahan tersebut telah tersebar secara umum. Okey, contohnya buku sejarah ni. Okey, itu buku sumber sekunder. Okey, surat khabar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok kepada muka surat 8 buku teks. Okey. Apa maksud artifak? Artifak ni sumber primer kan? Okey, apa maksud artifak? Artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Orang dulu-dulu dia melakukan 3 aktiviti utama ni lah, iaitu pertanian, pemburuan dan perdagangan. Okey. Okey, barang-barang ni artifak ni diperbuat daripada apa? Okey, daripada batu, kaca, okey, logam. Okey. Okey, seterusnya bukan artifak. Okey, apa maksud bukan artifak? Okey, bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah. Okey, contohnya dinding gua, dinding kota, struktur binaan. Okey. Kalau kita pergi melawat dekat Melaka kan, ada kotak Formosa. Itu contoh Okey, kemudian candi. Itu maksud bukan artifak. Okey, seterusnya apa maksud ensiklopedia? Okey, ensiklopedia merupakan satu daripada sumber sekunder. Okey, bahan yang terkandung dalamnya berdasarkan fakta, okey, yang telah ditulis semula. Okey, daripada sumber yang sahih. Okey, jadi itu berkaitan dengan sumber sejarah. Okey, seterusnya penyelidikan dalam sejarah. Okey. Okey, para sejarawan dia melakukan penyelidikan dengan tiga kaedah. Yang pertama melalui kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah arkeologi. Okey, awak pun kalau nak cari maklumat awak boleh melakukan tiga-tiga kaedah ni. Okey, yang pertama kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis ni kajian terhadap maklumat yang dipahat. Okey, yang dipahat ataupun ditulis. Okey, contohnya apa? Dinding-dinding gua. Okey, contohnya ada kulit kayu. Okey, pada daun. Okey, pada batu, gading. Okey.
Okey, selain daripada benda kaedah bertulis ni, selain daripada kita boleh tengok dekat batu ke, dekat dinding gua, kita juga boleh tengok dekat fail-fail kerajaan fail-fail kerajaan zaman dulu, catatan pengembaraan orang yang pergi mengembara, dia ada catatan. Okey. Okey, sumber bertulis yang contohnya sebagai sumber bertulis yang ada yang berkenaan negara kita. Okey, ada dekat Portugal dengan Belanda. Okey, ada dalam bahasa Cina, Sanskrit dan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya, okey, macam mana proses kaedah bertulis itu berlaku? Okey, yang pertama dengan mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Okey, contohnya macam mana kita nak mula kajian tu dengan kaedah bertulis, kena kenal pasti dulu. Sumber tu kita nak dapatkan di mana? Daripada siapa? Siapa tokoh dia? Contohnya awak nak tahu sejarah macam mana awak lahir, awak mestilah akan cari ibu awak kan yang melahirkan. Okey, cara awak lahir tu pun adalah sejarah. Okey. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Contohnya pergi ke mana? Muzium, arkib, perpustakaan. Okey. Okey, kadang-kadang sejarawan ni pun mendapatkan maklumat dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Okey, apa maksud epigrafi? Okey, epigrafi ialah ilmu mempelajari tulisan yang terdapat pada tugu, bangunan dan prasasti. Okey, apa maksud paleografi? Ilmu mengkaji dan menganalisis tulisan kuno pada daun lontar, papirus, tanah liat atau batu. Okey, maksudnya sejarawan ni didapatkan daripada orang yang pakar lah. Macam mana cara nak baca tulisan kuno tu. Okey, macam mana nak baca tulisan pada tugu, bangunan. Okey. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Dia dah dapat sumber tu, okey, dia harus kumpul dalam satu tempat, contohnya dalam fail ke, kan? Okey, sumber tu mesti dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Okey, contohnya awak pergi ke tempat lain kan, ambil gambar ke, photostat ke, bahan yang daripada ensiklopedia ke, daripada diary ke, catatan pengembara ke. Okey. Okey, seterusnya yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Okey, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Okey, contohnya sekarang kita dah ada komputer, kita boleh dapatkan maklumat melalui komputer. Okey. Lepas tu kita sunting. Okey. Seterusnya akhir sekali adalah kita menganalisis. Okey, keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai. Okey, bila kita dah dapat maklumat semua, kita analisis. Okey, lepas tu kita boleh kita harus menghargailah. Okey, orang-orang zaman dulu. Okey, kita kena menghargai orang sejarawan yang boleh mengupas dan menjelaskan peristiwa sejarah itu. Okey, kemudian dapatannya perlu disebarkan. Bila dah sahih, dah analisis kan kenapa jadi macam ni, kenapa, berasal daripada mana, bahasa Melayu berasal dari mana, pertemuan itu, okey, agama Islam bertapak di mana dulu, itu semua sejarawan yang kaji. Okey, bila dia dah dapat maklumat tu dah sahih, dia kena sebarkan supaya kita semua tahu. Okey. Okey. Okey, contoh-contoh kaedah bertulis awak boleh rujuk pada buku teks. Okey. Okey, dekat Malaysia pun ada di Terengganu, Batu Bersurat, kan? Okey, nanti habis PKP ni bolehlah pergi, ataupun COVID-19 ni dah reda, bolehlah jalan-jalan pergi tempat-tempat bersejarah, kita mengenali sejarah. Okey, kaedah yang kedua, kaedah lisan. Lisan tu apa? Lisan tu bercakap. Okey, apa ya kaedah lisan? Proses mendapatkan maklumat melalui temu
bual. Okey. Orang yang kita temu bual tu kita namakan orang sumber. Okey, yang paling senang awak nak tahu kan, sejarah kampung sekian. Okey, kenapa nama kampung tu itu? Kenapa nama Kulai ni Kulai? Awak kena cari orang lama yang duduk dekat Kulai ni. Kenapa nama dia Kulai? Okey, tapi yang paling senang awak nak tahu sejarah hidup awak. Nak tahu macam mana awak boleh lahir, awak pergilah cari ibu awak, tanya macam mana awak boleh dilahirkan. Okey, dan lain-lain. Okey, itu orang sumber. Okey. Biasanya orang sumber ni dia yang mengalami peristiwa tersebut ataupun dia yang melihat peristiwa tersebut lah. Okey. Apabila kita menghargai orang macam ni, maksudnya kita menghargai sejarah lisan negara kita. Okey, ada 3 tahap dalam kaedah lisan. Yang pertama, tahap persediaan. Okey, sebelum kita jumpa orang, kita kena tentukan tokohnya, siapa kita nak jumpa. Okey, contoh nak jumpa ketua kampung. Ketua kampung tu siapa? Awak kena tahu. Okey. Yang kedua, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual. Okey, catat siap-siap awak nak tanya apa. Nanti janganlah dekat depan orang tu awak termangu, dia pula yang tanya awak. Okey, setakat nak tanya nama, asal. Okey, itu perkara biasa. Okey, kena catatlah supaya senang. Okey, seterusnya memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tanya yang berkaitan dengan sejarah. Jangan tanya benda lain. Okey, yang bukan berkaitan sejarah tak perlu tanya. Okey, sebab tu kita kena catat supaya tajuk tu tak lari. Okey, yang kedua, tahap kedua, rakaman temu bual. Okey. Bila dah tentukan, sediakan perakam ke. Okey. Okey, yang seterusnya okey, kena yakinkan dengan orang yang kita jumpa tu, kena yakinkan dia lah. Okey, kenapa pentingnya temu bual itu? Kenapa tujuan pengkajian ni sangat penting. Okey, tahap ketiga, memproses rakaman. Okey, menyalin semula apa yang telah dibualkan. Okey, buat cantik-cantik, penulisan yang cantik. Yang penting kita ambil. Okey. Kemudian nilai fakta-fakta yang telah diberikan. Okey, kemudian akhir sekali dah sunting cantik-cantik, kena simpan cantik-cantik supaya sejarah tu tidak hilang. Okey. Seterusnya yang ketiga, kaedah arkeologi, iaitu kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, ni dia jumpa barang, itu nama dia kaedah arkeologi. Antara bahan tinggalan sejarah, okey, macam mana melalui kaedah galian. Okey, kita gali tanah ataupun ekskavasi. Okey. Okey, apa ekskavasi? Proses mengumpulkan data dalam bidang arkeologi untuk memperoleh maklumat tentang masa lampau manusia. Okey, aktiviti gali ini bermula dari permukaan tanah hingga tahap tanah asal. Maksudnya daripada atas digali hinggalah dalam. Okey, ke dalam. Okey. Okey, apa dia contoh barang galian yang biasa dijumpai? Fosil, tembikar, bahan logam, contoh sudu-sudu lama. Okey. Bahan binaan. Okey. Okey, jadi kita sebagai warga negara Malaysia ni, kita harus cintakan negara. Okey. Lepas tu kita pelihara tapak arkeologi tu. Tapak binaan, tapak perjumpaan barang-barang lama tu kita jaga, jangan musnahkan. Okey, jangan musnahkan. Lepas tu nanti boleh buat lawatan. Okey, generasi akan datang kena boleh tengok. Okey. Okey, lepas tu perlu diiktiraf. Tempat-tempat yang kita jumpa bahan arkeologi tu, bahan-bahan sejarah tu, kita perlu diiktiraf lah. Okey. Okey. Seterusnya, okey, macam mana aktiviti cari gali itu
dilakukan. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 13. Mula-mula perancangan Greek sebelum kerja ekskavasi. Ekskavasi apa? Mengumpul data dalam bidang arkeologi. Kumpul data dulu. Okey. Kena tanda kotak dekat mana yang kita nak kaji. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan kawasan berdasarkan pelan. Okey, tanda. Okey, lepas tanda, kita inilah kita buat aktiviti ekskavasi tersebut dengan mencatatkan semua pertemuan. Okey, kumpul data kan. Ekskavasi tu maksudnya kumpul data. Okey. Gali. Okey. Jumpa apa? Catat. Okey. Baiklah, seterusnya kerja-kerja di makmal arkeologi. Awak dah cari barang-barang yang dekat kawasan lapangan tadi, kita bawa ke makmal. Okey, mula-mula kita punggar, lepas tu kita asingkan ataupun namanya pengisihan mengikut jenis dia. Batu ke, simen ke, kayu ke, logam. Okey. Lepas tu ataupun awak asing ikut jenis artifak ataupun lapisan. Okey, lapisan atas jumpa apa, lapisan seterusnya jumpa apa, sehinggalah ke lapisan seterusnya. Okey, bila dah asingkan, kena bersihkan. Okey, yang kedua kena bersihkan sebelum kaji. Okey, yang ketiga, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Okey, macam awak lahir ada nombor pengenalan kan, supaya senang kita nak kenal pasti. Sama juga dengan barang-barang artifak yang kita jumpa ni, kita kena bagi di nombor pengenalan. Okey, yang keempat, analisis bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Okey, kita Google, kita tengok bawah teropong. Okey, itu kerja-kerja di makmal arkeologi. Okey, seterusnya arkeologi bawah air. Okey, ada atas tanah, ada bawah air. Okey, macam mana boleh adanya dekat bawah air ni? Dalam laut. Okey, zaman dulu dia ada perdagangan kan? Perdagangan dia naik apa? Naik kapal. Okey, berdagang dari satu tempat ke satu tempat. Okey, melalui jalan laut. Jadi ada kapal yang karam. Bila karam adalah barang-barang lama yang tenggelam. Okey. Jadi benda ni dikajilah. Okey, kapal zaman apa yang tenggelam. Okey, tapi dalam masa yang sama ada juga kes-kes kecurian barang-barang peninggalan ini. Okey, dan diambil perhatian oleh UNESCO. Okey, ataupun inilah Jabatan Warisan. Okey. Jadi macam mana kajian dilakukan di bawah air? Okey, dia mesti ada peralatan menyelam. Okey. Dia menggunakan menggunakan paip. Okey, menggunakan paip udara untuk menyedut mendapan yang menutupi hasil penemuan. Seterusnya, ambil gambar untuk merekod butiran ekskavasi itu. Okey, kemudian dia tanda grid. Tanda dekat petak mana yang ada pertemuan barang artifak tersebut. Okey, teknik cari gali di daratan telah diubah sesuai untuk kegiatan dalam air. Okey, jadi dia sentiasa berkembanglah ikut keperluan. Okey, artifak diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Okey, dia ada alatnya ada alat yang digunakan. Okey, awak boleh baca dekat muka surat 14 dan 15. Okey, ada ditunjukkan gambar supaya dengan lebih terperinci. Okey. Jadi hari ni kita belajar 2 topik sahaja. Okey, jika ada masalah, kita akan berbincang. Okey, boleh mesej saya. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.